Waktu bulan puasa kan, boleh tak Ustazah kongsi sikit lah pada kami? Okey, sebenarnya kan selalu kan orang silap faham. Puasa ni orang selalu fahamnya puasa. Lepas tu yang kedua orang selalu faham solat tarawih kan? Ya, betul. Lepas tu kita boleh pergi masjid ramai-ramai. So bila haid, macam kita pun spoil lah. Lepas tu ada setengah orang tu yang dah berdu. Sebab masa tu lah boleh prepare untuk raya. Ya, betul. Pergi shopping bersungguh-sungguh. Masya Allah. Kan? Tapi sebenarnya keberkatan Ramadan ni dia tak hilang daripada kita. Banyak benda yang kita perlu buat selain daripada dua perkara tersebut lah. Kalau kita tengok, puasa ni adalah untuk mendapatkan takwa. So untuk dapatkan takwa, solat, puasa ni, infak, zakat ni wajib. Betul. Lepas tu menuntut ilmu. Sebab untuk membersihkan jiwa kita daripada perkara syirik. Sebab nak dapatkan takwa tu kena bebaskan diri kita daripada perkara syirik. So menuntut ilmu ni ibarat kata kalau kita tak tahu dia jadi wajib. Dan pahala berganda-ganda pula pada bulan Ramadan. Lepas tu termasuk juga kita bersungguh-sungguh buat amal makruf nahi munkar. Dakwah. Macam kita sekarang kan, kita tengah live perkara baik-baik. Ini juga pahala. Kalau bulan Ramadan, pahala tu berganda-ganda lagi. Penuh keberkatan. Dan dalam keadaan macam ni, haid pun tak ada masalah, betul tak? Ya, betul. Lepas tu apa lagi? Sebenarnya banyak benda boleh buat. Yang tak boleh buat tu sikit je. Macam bersahur. Kalau kita ni tak boleh bersahur sebab kita ni tak puasa lah esok. Tapi mempersiapkan orang makan sahur ataupun kita kejutkan orang makan sahur tu, itu pun dapat pahala yang besar. Sebab dalam sahur tu ada berkat. Lepas tu sedekah, zikir, istighfar, tadabbur Quran. Tadabbur Quran pun boleh. Bulan Ramadan kan dia adalah bulan Al-Quran. So ada orang dia kata, Ustazah, saya tak boleh baca Quran, so saya tak boleh buat apa-apa. Sebenarnya tadabbur Quran boleh. Baca tafsir boleh. Dengan ceramah tentang Quran boleh. Dan banyak lagi perkara lain. So kalau kita bilang tak habis malam ni. Banyak sangat boleh buat. Banyak sangat ya. Masya Allah, banyak tu. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi kat sini kita terbuka dah sikit minda kita. Sebenarnya bukan, bila cakap puasa tu bukan sekadar puasa dan tarawih je. Tapi sebenarnya banyak lagi amalan, banyak lagi benda perkara kebaikan kita boleh buat dan dapat keberkatan Ramadan tu, insya-Allah. Baik, sambil-sambil kita sedang berbual ni, dijemput jugalah kawan-kawan di sahabat-sahabat di Facebook dan juga di Instagram untuk bertanyakan soalan lah. Insya-Allah nanti kita akan selitkan dalam perkongsian ataupun perbincangan kita hari ini, insya-Allah. Okay, baik Ustazah. Tadi Ustazah dah kongsikan tentang amalan-amalan yang kita boleh buat kan. Ustazah kata sangat banyak. Memang tak habis lah malam ni kan. Tapi boleh tak Ustazah kongsikan sikit perkara yang macam memang kita kena hati-hati supaya tak buat. Sebab perkara tu haram ataupun dilarang oleh Islam. Okey. Kadang-kadang bila kita berpuasa, kita selalunya bercakap tentang menahan diri daripada makan dan minum. Betul tak? Betul. Tapi kadang-kadang kita tak nampak lah apakah maksud sebenar di sebalik puasa. Puasa ni ialah dia bukan setakat menahan makan dan minum secara orang kata atas permukaan macam tu. Tetapi kalau kita tengok, ada juga orang berpuasa tetapi dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. So sangatlah rugi. Seperti dia berpuasa tapi masih melakukan maksiat. Dia berpuasa tapi tak solat. Ustazah, sah ke orang sah ke dia puasa tapi tak solat? Puasa tu tetap sah. Tapi dosa tak solat tu kena tangguhlah dengan Allah SWT. Sama juga puasa tapi tak tutup aurat. Macam sekarang kan kita pakai telekor raudah. Ada tutup aurat kan? InsyaAllah. Ada orang dia tak suka tutup aurat. Tapi dia puasa. Puasa dia macam mana Ustazah? Puasa dia sah. Tetapi lapar dan dahaga. Maknanya begitu. Sebab dia tak tutup aurat tu, dia tangguhlah dengan Allah SWT. Lagi antara perkara lah yang kita kena jaga pada bulan puasa ialah lisan. Lidah memang kena jaga lidah kita ni. Kita kan sepatutnya ketika berpuasa betul-betul latih hati kita. Supaya orang kata tidak mungkin tengok orang lain dengki ke apa, pemarah. Tiba-tiba mulut ni tak terjaga. Itu juga antara perkara yang kita kena elakkan pada bulan puasa. So bulan puasa kena latih. Kan apabila berdepan dengan maksiat, kita kena kata apa dia? Oh, aku ni puasa. Ini so'im. Betul tak? Ya, betul. Ini so'im. Aku tengah berpuasa ni, aku tak boleh buat ni. Satu lagi dalam hadis sebut, selain daripada lisan, tak boleh juga ketika berpuasa ni. Sebab orang berpuasa, satu lagi, kita lupalah. Selain daripada kata-kata ar-rafath. Tak boleh juga menghampiri benda-benda yang lucah.
Sebab puasa juga kalau tengok apa kafarah besar ketika bulan puasa. Kalau kita buat kafarah ni macam denda lah. Oh, denda. Benda tu halal. Tapi kalau buat kena denda yang kadang-kadang tak mampu. Iaitu berhubungan jenis suami isteri di siang hari. Benda tu halal kan Kamilia? Ya, betul. Tapi tak boleh buat siang hari. Sebab apa? Sebab Allah nak latih kita dari sudut kekangan nafsu syahwat. So latihan tu penting. Jadi ada orang dia berpuasa tapi dalam masa yang sama dia suka melilau tengok benda-benda yang tak bagus kat dalam. Suka imagine pelik-pelik. Itu disebut dalam hadis. Tu antara perkara lah yang kita kena jaga-jaga. Selain daripada perkara haram yang lain lah. Okey, baik. Itu saja. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi kat sini kalau ikutkan banyak benda kat kita kena jagalah kan. Dia bukan sekadar daripada kita tengok macam fizikal je tu, tapi juga dalam dalaman kita lah, fikiran kita, hati kita dan sebagainya kan. So saya nak tertarik lah nak tanya kan. Zul kata benda kan kita kena jaga diri kita daripada lihat benda-benda yang lucah, maksiat sebagainya kan. Macam mana kalau orang tu, kita tahu macam sekarang ni kalau kita nak cerita ke apa kan macam-macam unsur ada kan. Agak-agak macam mana Ustazah? Kita tak tengok TV langsung. Macam mana? Sebab tu kalau saya ingat lah kalau budak-budak dulu kan, zaman kita dulu dia memang strict mak-mak nenek-nenek ni. Bulan puasa dia ambil kain terus balut kita punya TV. Dulu tak boleh tengok TV dulu. Malam je boleh tengok. Lepas tu kan kena ngaji Quran je. Okey, ada juga orang tanya soalan, apa hukum Ustazah kalau kita berpuasa tapi kita tengok K-pop? K-pop. Sebab dalam K-pop tu kan dia ada macam-macam. So ketika itu memanglah kalau kita tengok tu sekadar kita tengok lah. Maksudnya kan macam contohnya saya lalu dekat kedai ni saya nampak orang yang tutup aurat. Sekadar tengok kita apa. Tapi kalau ditengok berulang kali itu dah jadi lain, betul tak? Ya, betul. Dan dalam masa yang sama bila kita berpuasa kita kena jaga hati dan mata lah, terutamanya lelaki. So kita elakkan tengok cerita-cerita yang gairah dan merangsang nafsu. Sebab dia boleh ganggu maksud puasa untuk mengekang nafsu dan juga nak dapatkan takwa. Jadi kita pilih cerita, mungkin saya suka macam ni tau, bila tengok cerita life story. Life story. Life story kan cerita yang tentang pekerjaan orang, cerita tentang dekat kampung kan. So saya lebih suka tengok cerita gitu. Tapi kalau kita purposely pilih cerita tu yang ada aksi-aksi yang tak sepatutnya kita tengok, lu tanggunglah sendiri dosa tu. Sebabnya dia dah tahu dah jawapan dia, betul tak? Betul-betul. Kan, tapi kadang-kadang kita nak tahu juga kan, tu nak tanya kan. Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustazah untuk perkongsian tu. Baik, kita cuba lihat sedikit ada tak soalan di Facebook dan juga di Instagram, insyaAllah. Baik, di Facebook kita ada penonton, ada soalannya. Baik, daripada Hafizah Maksum. Baik, soalannya bunyi, selalunya time puasa ni para wanita akan rasa nak cepat je habis period. Cepat rasa was-was dan habis head ke belum macam tak pasti. Kiranya kita nak cepat-cepat habis period ni. Tapi bila sampai hujung-hujung tu macam tak pasti. Dah habis ke belum ni? Ke dah boleh bersolat ke ni? Ke kena masih head lagi? So macam mana tu Azhar? Okey, sebenarnya Hafizah kan? Hafizah. Macam mana kita nak tahu kita dah habis head ke tak? Dia ada dua tanda lah. Satunya apabila kita dah check, contohnya dengan kain putih. Jangan pula kain warna merah, memang tak nampak lah kesan darah kan. Kain putih ataupun kapas kita masukkan sedikit ke dalam. Lepas tu kita check kalau dia dah bersih, maknanya dah bersih lah. Ataupun kadang dia keluar macam cecair putih. Kan, walaupun Ustazah dia macam lendir, warna putih jernih contohnya kan. Itu sebenarnya dah bersih daripada head. So kalau kita dah check dah bersih, kalau orang dulu pakai punting kapas. Yang untuk korek telinga tu. Ada juga orang buat. Kalau anak dara saya showkan pakai puting kapas ni lah. Kalau mak dara tak apa, yang lain. Jadinya itu tandanya kita sudah bersih. Cuma nak sebutkan sini, Hafizah sebut tu ada juga orang ni dia penyakit was-was. Ya, betul. Kalau penyakit was-was ni sebenarnya antara caranya pertama kena ada ilmu. Sebab tu macam kita sekarang kan Raudah Ilmu ni kita nak bagi orang ilmu supaya tak ada penyakit was-was. Bila ada ilmu kita cepat cantas bisikan syaitan tu. Ada orang was-was ni dia kena gini tau. Kalau kata contohnya lah dia mandi wajib. Dia mandi wajib tu
Dia mandi, kalau dia dah cukup peraturan dia 3 kali, dah jangan mandi-mandi lagi. Kalau tak berbaldi-baldi, kadang-kadang sejam tak settle tau. Betul. Dia jangan layan macam tu. Tu antara kaedahnya. Tapi kalau dia macam abnormal, macam dia tu OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Kalau yang jenis macam ni Hafizah, kena dapatkan rawatan. Tu antara. Tapi ginilah, kalau nak tahu lebih lanjut, saya ada buat satu seminar sebenarnya, Fake Wanita dan Ramadan. So siapa nak boleh pergilah ke page saya nanti, kat situ boleh daftar pada hari Sabtu dan hari Ahad ini. Situ detail kita bincang. Secara Zoom dah tertutup. So pastikan siapa yang nak tahu lebih lanjut lagi tentang Fake Wanita, especially bulan Ramadan, so ramai-ramai kita join insyaAllah. Okay? Baik, terima kasih Hafizah kerana bertanya tadi. Baik, kita cuba lihat pula soalan di Instagram, daripada Aisyah. Baik, soalannya berbunyi, Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya, apakah hukum sekiranya meleleh air liur bila tengok makanan di bazar? Masya Allah, lama tak pergi bazar dah Sen. Baik, silakan. Jadi dia ni sampai orang kata syok sangat sampai meleleh air liur. Masya Allah. Dia gini, kadang-kadang memanglah kita ni bila kadang banyak hari kan, kita akan ada perasaan tu. Nakkan sesuatu kan, teruja dengan makanan. Dia meleleh air liur tak apa, tapi jangan dilayan. Satu. Dan kita kena train jiwa kita, train hati. Hari pertama, kalau ketika kita budak-budak, mungkin asyik meleleh je. Lepas tu asyik-asyik pergi dapur. Asyik-asyik masuk bilik air. Keluar bilik air segar. Kan? Macam tu. Standard lah tu. Tapi bila katalah kita umur 15, patutnya kita dah boleh kawal sikit. Bila kita umur 20, lagi boleh kawal. Bila kita umur 30, macam saya dah 40 kan. Puasa tu kadang-kadang memang kita teringin sangat. Tapi kita dah, sebenarnya kita dah tak fikir makanan dah, kita fikir benda lain dah. Adakah puasa kita tu diterima? Puasa kita ni gemuk ke kurus? So sepatutnya kalau lah kita ni umur 40, tapi air liur masih meleleh bila teringat makanan, maknanya kita punya tarbiyah tu tak berapa nak cukup lah. So sekarang pada bulan Ramadan kali ni, cuba baiki hati pula. Cuba train hati dan kita kena belajar macam mana tazkiyatun nafsi. Dia macam ni Kamilia. Kadang-kadang kita tak ada big why yang jelas masa bulan Ramadan. Ya, betul. Bayangkan orang diet kan. Dia boleh menahan diri daripada makan dan minum sampai kurus. Lebih daripada 20 kilo, 30 kilo. Tiba-tiba bulan Ramadan meleleh air liur. Maknanya jiwa dia terproblem. Baik, kena repair jiwa tu. Masya Allah. Okay, baik, terima kasih untuk soalan itu. Baik, kita cuba lihat. Tadi kita lihat tentang amalan yang boleh kita buat sedikit. Kita lihat juga apa yang kita dilarang buat. Baik, boleh tak Ustazah kongsikan macam dari perkongsian ni kan, mesti cantiknya kalau kita ceritakan juga tentang sirah Rasulullah dan para sahabat kan. Ada tak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bagaimana para Rasulullah dan juga para sahabat ni menyantuni kaum Hawa walaupun dalam keadaan haid? Wah, saya rasa soalan ni agak menarik kan. Sebab gini, kalau kita ingatlah dalam cerita Melayu dulu-dulu, dan juga sebab dulu Melayu ni dia ada juga, kita kata Hindu kan datang dulu dan animisme sebelum kedatangan Islam. So ketika itu ada juga fahaman yang mana wanita yang datang haid ni kotor dan najis dan tidak dibenarkan memasak. Kalau memasak tu ibaratnya macam kotor lah masakan. Dan ada juga yang menyediakan macam pondok kecil khusus dan diorang ni tak boleh mandi. Ni dalam satu ajaran agama lah. Maknanya dia tak boleh mandi, dia kena duduk dalam pondok tu, tak boleh campur dengan orang lain. Very extreme lah cara melayan wanita yang datang haid. Kalau kita tengok dalam kisah Rasulullah SAW, sahabat ada menceritakan bagaimana orang Yahudi ni melayan wanita haid. Sama juga, maknanya dia anggap wanita haid ni najis. Jadi tak boleh bergaul, tak boleh bersentuhan. Nanti dia anggap semua tu adalah najis. Tapi kalau orang Nasrani pula, dia macam terlalu mudah-mudahan. Sampaikan bersetubuh ketika haid pun boleh. Tapi Islam ni dia datang dalam konteks yang sederhana. Dan kenapa selalu kita duk bincang pasal haid, nifas, semua ni kan? Kerana kita mementingkan isu kebersihan. Dan bila bersih, barulah boleh kita beribadat dengan sempurna. Itu tujuan kita nak belajar tentang haid dan menguruskan haid. Dan memang dalam Al-Quran mengakui haid ni sebenarnya bila ditanya tentang haid, qul huwa adza.
Ia adalah sesuatu yang menyakitkan. So kita kena layan wanita ni sepatutnya, dan kita kena urus haid kita supaya tidak tercemar kan. Tapi nak ceritanya dari sudut pergaulan, Rasulullah SAW kalau dalam hadis kan, menggauli isteri ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan ketika datang haid. Apa maksud menggauli isteri tu bulan Ramadan? Tak boleh, bahaya. nanti jadi benda lain. Kan di siang hari, malam hari tak apa. Jadi maknanya menggauli isteri ni maknanya dia tidur sekali dengan isteri dia. Sebab kalau kita tengok dalam budaya dulu dia kena tidur asing dulu. Ni tak boleh campur. Tapi Rasulullah ni tidur bersama dengan isterinya, peluk, buat apalah. Cuma yang pentingnya dijaga, diikat ketatkan kain-kain. Kain tu ketatlah supaya tidak melakukan perkara haram kan. Jadi yang lain boleh buat macam biasa. Lepas tu Rasulullah ni ketika isterinya tengah haid tu, Rasulullah tidur atas paha isterinya. Dah tidur layan, maknanya boleh. Dan Rasulullah pula pernah, kalau kita tengok dalam satu hadis ni, Aisyah minum dekat gelas tu. Lepas tu Rasulullah pergi minum dekat, sebab Rasulullah ni romantik. Contohnya macam gelas ni kan. Ni gelas, nampak tak? Gelas kan. Aisyah ni pergi minum lah dekat gelas ni. So Rasulullah tengok Aisyah minum kat sini, Rasulullah pun minum dekat tempat yang sama. Dia macam instead of, maksudnya in a way of indirectly romantic lah dekat isteri dia. So isteri ni terkejut, saya tengah datang haid, kenapa buat macam ni? Sebab takut kotor dan najis. So kata tak apa. Tu nak ceritanya dalam Islam, kita menguruskan haid supaya tidak tercemar dan berkaitan dengan ibadat. Tetapi soal yang lain tetap biasa. Sebab tu dulu kan kita selalu kecil-kecil kan Kamila, kalau datang haid tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Nanti jadi langsui lah kuku kita ni kan. Sedangkan Allah suruh jaga kebersihan. So sebenarnya boleh. Boleh. Jangan risau. Yang tak boleh tu bila potong kuku, takut orang sihir tu sebenarnya. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita yang menarik daripada zaman Rasulullah, para sahabat pun, yang mana memang wanita ni dimuliakan, tak kira dalam keadaan suci maupun dalam keadaan haid kan. Dan kalau tadi kita dengar juga perkongsian ustazah, sebenarnya sangat indahlah Islam ni. Sangat indah kan, kalau macam tu kita tengok agama lain sampai menganggap wanita tu kotor, dipisahkan tempat tidur, dipisahkan bilik kan, tak boleh sentuh sekali dan sebagainya. Jadi bersyukurlah kita atas nikmat iman dan Islam ni, alhamdulillah. Okay, baik, kita cuba lihat soalan insya-Allah. Baik, tadi ada satu soalan di Instagram daripada Afika, Ali Afika. Dia bertanya, Ustazah, boleh ke kalau kita tahajud lepas sahur? Sebelum subuh. Boleh ke? Maksudnya macam ni, kita sahur dulu kan. Kita sahur dulu. Lepas tu baru kita bertahajud. Ya. Sebab sementara nak tunggu subuh. Boleh betul. Kalau ada masa. Tak ada masalah kalau ada masa, kita ambil tahajud 2 rakaat. Tapi saya nak pesan dekat Alia, jangan tinggal witir. Kita sebagai wanita dan lelaki jugalah, bila nak cari pahala, kita kena work smart. Nanti pada bulan puasa nanti kita bincang. Macam mana nak raih pahala secara smart. Kan? Masya-Allah. Jadinya antaranya ialah antara tahajud dengan witir. Kalau tak sempat masa lah, dekat sangat dengan subuh kan, masa nak habis, kita ambil witir dulu. Sebab witir ni lebih besar pahala daripada sunat-sunat yang lain. Tapi kalau saya kan, selalunya saya macam ni. Bila saya bangun, saya settlekan dulu solat-solat, zikir-zikir semua. Sebab kita kan ada anak. Lepas tu barulah persiapkan makanan. Lepas tu kalau anak yang kecil kan tak bangun lagi tu, kena kejut lah. Tapi kadang saya kejut awal, suruh dia solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat, lepas tu dia tidur balik, lepas tu dia bangun balik. Macam tu lah. Lepas tu sahur, lepas tu tunggu untuk subuh. Selalu saya macam tu. Sebab kita mak-mak kan. Mak-mak dia faham lah situasi ni. InsyaAllah. Okay, baik, dia sebenarnya boleh kan. Tapi diutamakan lagi solat witir lah, sebab pahala yang lebih besar. Kalau tak sempat masa, kalau sempat masa buat semualah. Betul kan. Betul-betul. Saya terfikir jugalah Ustazah kan. Kalau katalah kita solat tarawih malam tu, kita dah witir kan. And then kita bangun pagi tu, kita buat witir lagi.
adakah menjadi masalah untuk benda tu? Okey, benda ni tiap-tiap tahun saya jawab. Kat TV pun saya jawab juga. Soalan sama je. Iaitu witir ni sebenarnya dia satu ganjil. Kan bila ganjil, lepas tu dalam satu malam, hadis sebut kan, dalam satu malam tak boleh ada 2 witir. So ada 3 kaedah lah ulama buat. Pertama, kalau kita dah witir dah pada tarawih tu, lepas tarawih kan kita witir kan, kalau kat masjid. So balik, ada orang dia tak buat witir dah. Dia kira habis dengan witir tu je. Sebab dia nak ambil yang satu malam satu witir tu lah. Okey, lepas itu ada juga yang macam ni. Dia buat juga witir selepas tarawih. Lepas tu kan dia tidur. So dia kira ambil witir yang lain pula. Ada juga macam tu. Ada juga yang buat macam ni. Dia buka witir. Maksudnya dia sama ada dekat tarawih tu dia buat 2 rakaat witir. Dia sambung 1 rakaat yang hujung. Boleh macam tu? Boleh. Lepas tu ada juga buat macam ni. Dia 3 rakaat contohnya dekat tarawih. Lepas tu dia nak start tahajud balik tu, pukul 3 ke pukul 4 tu, dia bangun 1 rakaat. So jadi genap. Kat ujung tu dia tutup balik 1. Jadi ganjil balik. Ada yang buat macam ni. Tapi sebenarnya dia punya basic adalah tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pilihlah mana satu yang selesa. Baik, Masya Allah. Sebenarnya ada banyaklah pilihan untuk witir tu kan. Tinggal kita nak buat ke tak buat je. Kan, Masya Allah. Baik, cuba lihat lagi ada kita soalan. Baik, di Facebook tak ada soalan. Okey, baik. Jadi untuk soalan nampak dah tak ada dah dekat Facebook dan juga Instagram. Jadi sebelum kita ke penghujung atau penutup doa ni, boleh tak Ustazah kongsikan kata-kata semangat lah untuk kita sama-sama lah. Kita nak start Ramadan ni dengan vibe yang bagus kan. Bukannya waktu Ramadan baru kita nak rasa semangat, tapi kita kena pupuk semangat tu sebelum Ramadan lagi. Boleh tak Ustazah bagi kongsi sikit kata semangat, insyaAllah? Okey, sebenarnya Ramadan ni dia bulan yang berkat. Lepas tu bulan keampunan. Dan juga bulan yang dalamnya ada Lailatul Qadar. Kita payah nak cari satu amalan yang sama dengan 1000 bulan. Kan? Tapi Allah bagi. Cuma pada insan yang terpilih, yang rajin memburu, Allah tak bagi tahu pula waktu dia tu kan. Betul. Lepas tu Ramadan ni juga bulan turunnya Al-Quran. Kan? Jadi benda-benda ni semua bila saya sebut nama-nama ni sebenarnya ia menunjukkan betapa pentingnya bulan Ramadan. Dan saya selalu pesanlah terutama pada anak muda dan saya, kalau nak berhijrah, nak berubah, mula pada bulan Ramadan. Sebab apa? Pada bulan Ramadan Allah dah susun kita punya aktiviti tu cantik. Bermula daripada bangun sahur kan. Bangun sahur tu dah boleh tahajud. Kalau malas sangat 2 rakaat. Lepas tu 1 rakaat witir. Baru 3 rakaat, betul tak? Ya, betul. Lepas tu kita pun sahur. Jangan malas-malas sahur. Sebab dalam sahur tu ada berkat. Ada orang tak nak sahur. Yelah duduk rumah sewa kan. Kalau ada mak ayah kejut. Jadi ustazah malas nak bangun. Tak boleh, kena bangun. Lepas tu kita susun aktiviti kan. Lepas tu sampailah Zuhur, Asar, Maghrib. Lepas tu Tarawih. Lepas tu ada amalan mengaji Quran. Kita nak kejar kan mengaji Quran tu. So sebenarnya bulan Ramadan ni sangat bagus untuk kita transform diri kita. Malaikat pula. Syaitan pun diikat pada bulan Ramadan. So sebenarnya bulan Ramadan ni antara diri kita dengan, maknanya kita dengan diri kita lah. Nafsu kita sendiri. Kita yang kena kontrol nafsu. So sebab itu saya kata bulan Ramadan ni adalah peluang untuk kita berhijrah. Kita tak payah malu-malu sebab semua orang pergi masjid. Tak ada orang nak kutuk kita. Kenapa kau ni nak meninggal ke tiba-tiba pergi masjid? Kawan tak akan kutuk sebab memang orang pergi masjid. Lepas tu yang kedua, bulan Ramadan ni adalah bulan keampunan. Ambil peluang untuk minta ampun sebanyak mungkin. Sebab kita kan banyak dosa, banyak kesalahan. Kadang-kadang rezeki kita tersekat, terutama pandemik ni sekarang. Kenapa orang ketika pandemik rezeki banyak, tapi kita ketika pandemik rezeki tu macam sempit sangat. So mohonlah doa daripada Allah SWT. Ketika mana? Bulan Ramadan. Lepas tu bulan Ramadan ni banyak tempat-tempat yang berkat.
So kena rebutlah tempat berkat tu antaranya ketika berbuka puasa. Kan kita duduk sama-sama bersama dengan family, kalau dengan kawan-kawan masa tu kita tunggu. Ada orang sambil nak tunggu tu buka puasa tengok K-pop dulu. Main game dulu. Apa kata kita tunggu, masa tu kita doa banyak-banyak. Lepas tu azan je kita ambil kurma contohnya, lepas tu kita pun terus doa. Nak apa dia? Nak jodoh. Kan? Lepas tu nak besarkan bisnes, nak supaya Allah ampunkan dosa mak ayah kita dan kita, nak Allah betulkan anak kita. This is the time. Lepas tu yang paling kita nak kejarnya dia gini, Lailatul Qadar ni dia tak, sebenarnya kalau ikut ulama pernah jumpa daripada hari pertama sampailah hari ke-30. Tak semestinya hari ke-27 ataupun 10 terakhir. Sebab ikut pengalaman ulama, dia ada daripada awal 10 pertama, 10 kedua dan 10 terakhir orang pernah jumpa Lailatul Qadar. Tapi yang bestnya Lailatul Qadar ni, kita beramal sikit tapi macam banyak. So umat kita ni sampai 60 lebih je, lebih kurang. Tapi ni 1000. Betul. Satu lagi ialah saya suka Lailatul Qadar ni sebab apa? Sebab bila kita masuk dalam Lailatul Qadar, kita keluar balik, kita ada kekuatan, ibarat 1000 kekuatan manusia. Kita seorang boleh buat macam-macam kerja. Itulah yang kita nak kejar. Sebab kita kan banyak benda kita nak buat atas dunia ni, tapi masa macam sikit, tapi dia punya distraction macam banyak sangat. Yang menggoda kita. So kita nakkan kekuatan 1000 pemuda. So nak ambil kat mana? Kena masuklah dalam mesin Lailatul Qadar. Mesin Lailatul Qadar, masya-Allah. So itulah antara perkara saya bagi sikit lah untuk kita betul-betul kejar. Tapi jangan lupalah nanti bersama lagi dengan kita dalam Raudah Ilmu. Dekat bulan Ramadan nanti kita share macam-macam lagi. Nanti Kamilia, bulan Ramadan nanti kita kan nak pergi masjid kan? Ya, betul. Bila nak pergi masjid kita nak cantik, kita nak selesa. Macam sekarang kita pakai telekung apa ni? Kita pakai telekung Safia. Telekung Safia. Saya suka sangat sebab kain ni macam lembut tau. Lepas tu tak payah pakai telekung tudung kat dalam. Sebab dia tebal kan? Betul-betul. Tapi dia sejuk. Duduk ramai-ramai berjemaah kan, dia rasa selesa, tak panas. Tak panas, alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, jap. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah untuk perkongsian tadi. Jadi okey, kita ada sikit soalan lagi Ustazah, boleh tak? Tiba-tiba ramai pula nak tanya soalan ni kan? Boleh, silakan. Kita layan je malam ni. Walaupun kita topik kita ni berkaitan dengan haid di bulan Ramadan kan, tapi kita cerita jugalah tentang Ramadan Ustazah. Ada seorang sahabat kita di Facebook namanya Wan Khairina bertanya, apakah tanda-tanda seseorang mendapat Lailatul Qadar? Masya-Allah. Dia macam gini Srina, macam kita pergi haji kan. Orang kata haji mabrur. Jangan haji Marlboro. Kan? Faham tak? Kalau Marlboro kalau orang lelaki dia tahulah. Laju gudang garam kan. Jangan haji Marlboro. Antara tanda kita dapat haji yang bagus, kita sebelum haji dan selepas haji kita orang berbezalah. Okey. Sama juga macam puasa. Kita nak puasa mabrur. Sebelum puasa dan selepas puasa kita adalah insan yang berbeza. Tapi kalau lepas puasa perangai kita lagi teruk ataupun maintain je, maknanya puasa tu mungkin tidak memberi kesan yang besar pada kita lah. Begitu juga dengan Lailatul Qadar. Kesan dia nampak dari sudut adakah kita ni berubah dan lagi bersemangat nak buat kerja-kerja Allah SWT. Ataupun lagi teruk daripada sebelum tu. Kalau lagi teruk memang confirm lah tak dapat Lailatul Qadar. Betul tak? Tapi kalau tanda-tanda fizikal tu, ada orang suka cerita lah. Pokok tunduk lah, sejuk lah. Itu sebenarnya diceritakan. Tapi yang paling benar adalah adakah kita ni dapat puasa mabrur ataupun tidak. Jadi dia ibarat begini tau. Kita masuk dalam satu mesin pada bulan Ramadan, kita bersih jiwa kita. Lepas tu kita betul-betul training. Lepas tu bila kita keluar, kita dah jadi tak takut kat orang dah. Kita sanggup berdepan dengan apa saja ujian. Kita punya mental sihat, fizikal sihat, kita go untuk buat kerja betul-betul atas muka bumi ni. Orang yang semangat macam ni, ini sebenarnya antara tanda-tanda dia dapat apa ni, Lailatul Qadar dan juga puasa mabrur. InsyaAllah.
Baik, alhamdulillah, moga-moga sedikit dapat memberi pencerahan lah pada sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Okey, baik. Jadi sebelum kita akhiri perkongsian hari ini, sekejap je rasa. Masya-Allah. Baik, boleh tak Ustazah kita tutuplah, kita tangguhkan sesi hari ini dengan bacaan doa sikit, insya-Allah. Okey. Sebenarnya pada bulan Ramadan ni ada satu doa yang baguslah, kan? Okey. Nanti saya nak share juga. Nanti kita share lah nanti dekat kawan-kawan kita. Tapi saya ada share dekat saya punya Facebook, doa untuk kita sambut Ramadan. Okey, mari kita baca Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah juga Ramadan kepada kami dan terimakanlah kepada kami Ramadan. Allahumma ja'al fi sa'yi mashkura. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pada usahaku ini penuh dengan kesyukuran. Wa dhanbi fihi maghfura. Dan pada dosaku ini diampunkan oleh Allah SWT. Wa amali fihi maqbula. Jadikanlah amalanku ini diterima oleh Allah SWT. Wa aibi fihi mastura. Dan aib aku, lemah aku ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustazah Asma Hussein kerana sudi bersama dengan Tengku Raudah hari ini. Terima kasih juga kepada semua yang sudi menonton bersama kami pada awal sehinggalah penghujungnya. InsyaAllah seperti Ustazah kongsikan tadi, kita akan bertemu lagi dalam bulan-bulan akan datang, bulan Ramadan paling terdekat, dalam perkongsian Raudah Ilmu, insyaAllah. Banyak lagi topik-topik yang menarik, especially berkaitan dengan wanita lah, insyaAllah. Baik, jadi saya nak ucapkan selamat menikmati bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan, penuh kenikmatan. Jomlah kita sama-sama rebut kebaikan, rebut ganjaran yang ada di bulan Ramadan, insyaAllah. Yang paling penting, ayuh kita jadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan, insyaAllah. Sehingga bertemu lagi di siaran seterusnya, insyaAllah. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua.